Okey, so dah 9 lebih lah. Kita start lah. Okey, kita nak sambung perbincangan soalan MIP. Okey, soalan MIP ni kita dah sampai ke bab 5. Soalan bab gelombang. Okey, so hari tu kita berhenti sampai 5.3, ini kita sambung 5.4 Okay, soalan dia macam ni, Raja 5.4 menunjukkan pandangan sisi dua buah tangki riak. Okay, apabila suis motor dihidupkan, gelombang air dengan frekuensi sama dihasilkan. Okay. Kita ada dua situasi eksperimen. Yang pertama, eksperimen A, ni A. Yang kedua, eksperimen B. Apa beza eksperimen A dengan eksperimen B? Okey, semua kita perhatikan kalau ada yang perbezaan dia ada dua kawasan, iaitu kawasan X dan kawasan Y. Di mana perbezaan antara kawasan X dengan kawasan Y ni adalah kedalaman. So kalau gelombang air yang berbeza kedalaman, dia akan mengalami fenomena pembelauan, pembiasan. Okey, mengalami fenomena pembiasan yang mana gelombang akan bergerak dengan lebih laju di kawasan dalam berbanding di kawasan cetek. So rumus bagi gelombang V sama dengan F lambda. Betul? Okey, apa hubungan panjang gelombang dengan lambda? Bila kita tengok sini, hubungan dia adalah berkadar langsung. So, kalau dia bergerak laju, V tinggi, maka lambda dia pun tinggi. So, panjang gelombang dia panjang di kawasan dalam. Kalau semakin cetek air itu, lambda dia akan berkurang disebabkan oleh lajunya yang perlahan. Okey, so kita tengok sini kawasan X lebih dalam daripada kawasan Y. Maka kita tengok muka gelombang yang dihasilkan. Tengok kawasan X ni, X dengan Y ni. Y tu panjang gelombang dia lebih rapat. Itu menunjukkan panjang gelombang dia lebih pendek berbanding kawasan X. So betul lah dia punya tu. Dia punya konsep tu betul. Okey, jadi kita dah faham, baru kita tengok soalan. Soalan yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan frekuensi? Okey, frekuensi ni, so ni adalah soalan mengingat. So kena ingatlah apa maksud frekuensi. Frekuensi itu adalah bilangan ayunan dalam tak boleh tulis gini. Dalam satu saat. So bilangan ayunan lengkap dalam masa satu saat. Lengkap dalam masa satu saat. So berapa kali dia berayun ataupun berapa kali dia bergetar. So bilangan ayunan tu boleh awak gantikan dengan perkataan bilangan getaran lengkap dalam satu saat. So boleh pilih bilangan ayunan atau bilangan getaran. Okey, perhatikan 5.4A dengan 5.4B. Bandingkan kedalaman air kawasan X dan kawasan Y. So dia suruh bandingkan kedalaman. Kedalaman tu bermaksud jarak dari permukaan. Jarak dari permukaan. Bukannya ketebalan ni. Ada orang jawab ni sini ketebalan. So dia jawab Y lebih daripada X. Sepatutnya X lebih daripada Y. So bandingkan kedalaman, maka kedalaman di kawasan X lebih daripada kawasan Y. So kawasan kedalaman dia lebih daripada Y. Okey, bandingkan panjang gelombang kawasan X dan kawasan Y pun sama. Kalau kedalaman
tinggi, panjang gelombang tinggi. So jawapan dia X lebih daripada Y juga. Okey, hubung kait kedalaman air dengan panjang gelombang. Hubung kait ni hubungan lah. Walaupun dia suruh tulis hubung kait ke hubungan didaksikan hubungan ke maksud sebenarnya dia nak hubungan. So hubungan tu kita boleh tulis semakin boleh ataupun kita tulis je dia punya pemboleh ubah. So pemboleh ubah yang pertama kedalaman air bertambah. Okey, apa akan jadi pada panjang gelombang? Panjang gelombang juga bertambah. Okey, so mudahlah kalau nak tengok hubungan dia. Kita tengok, oh bertambah. Maksudnya dia berkadar terus. Okey, namakan fenomena gelombang yang terlibat. Okey, fenomena kalau kedalaman ni tak ada benda lain dah, iaitu pembiasan gelombang. Okey, beres. B. Rajah 5.4 C menunjukkan suatu gelombang yang merambat dari laut lepas. Okey, gelombang dari laut lepas yang jauh tu dia merambat dengan satu garis lurus. Merambat satu garis lurus. Lepas tu dia sampai ke dekat tebing ataupun dekat daratan. Permukaan daratan tu tidak sama. Ada kawasan tanjung, ada kawasan teluk. Okey, jadi gelombang tu akan mengikut bentuk permukaan tu ataupun bentuk kita panggil dia tanjung. Bentuk muka bumi itulah. Okey, dia ada tanjung dengan dia ada teluk tak. So kalau kita perhatikan di kawasan X dengan kawasan Y, kawasan X ni dengan kawasan Y, panjang gelombang dia tidak sama. Okey, X panjang gelombang dia rapat-rapat, manakala Y itu jauh-jauh. So soalan dia kata terangkan mengapa berlaku corak yang bertanda X dan bertanda Y. Sebab apa boleh berlaku corak yang macam ni? Yang mana X tu rapat-rapat, Y tu jauh-jauh. Okey, 2 markah. So maksudnya 2 poin lah. Okey, yang pertama di kawasan tanjung tu, kawasan tanjung tu adalah kedalaman dia. Kita sebut dari segi kedalaman dia. Kedalaman kawasan X kurang daripada Y. Okey, maksudnya di kawasan Y ni, di kawasan Y itu adalah kawasan yang masih lagi kawasan dalam. Manakala kawasan X tu dia berada pada kawasan cetek dah. Okey. Jadi bila wujud kedalaman yang berbeza, maka poin yang kedua kita, halaju gelombang kawasan X lebih perlahan ataupun lebih slow, lebih perlahan dari kawasan Y. Okay. Bila halaju dia perlahan, maka poin ketiga dia panjang gelombang ataupun lambda kawasan X kurang daripada kawasan Y. So 3 markah sini So dia ambil 2 markah yang itulah. Okay, maksimum dia adalah 2 markah. Okey,
Rajah 5.5 menunjukkan ombak sedang bergerak menuju ke sebuah pelabuhan. Okey, ada pelabuhan. Pelabuhan ni apa benda? Tempat kapal-kapal berkumpul lah. Kapal-kapal daripada berlayar daripada jauh, dia masuk barang, dia loading barang situ, dia turun. So, kawasan pelabuhan ni dia perlukan suatu kawasan yang airnya tenang, tak ada gelombang yang tinggi, gelombang yang amplitude tinggi. Jadi nak mengelakkan daripada berlakunya kerosakan pada pelabuhan tu, maka dia pun buat benteng. Okey, dia buat benteng, dia tambung tanah ataupun dia letak dia ambil pasir daripada bukit-bukit, dia buat satu bentuk yang berbentuk. Kalau kita pergi ke Port Klang, kita boleh tengok kawasan tu macam mana, kawasan pelabuhan tu. Okey. So bila gelombang daripada jauh, daripada tengah laut merambat ke pelabuhan, okey. Jadi pelabuhan tu dikelilingi oleh satu benteng dan ada celah saja, satu celah saja. Di mana celah tu boleh membenarkan kapal masuk. Okey. Jadi celah tu akan membelaukan gelombang daripada tengah laut. So gelombang daripada tengah laut tu membelau. Apa maksud membelau? Membelau ni adalah sebaran. Okay, sebaran. So gelombang yang disebar, amplitude dia lebih rendah daripada amplitude yang asal. Amplitude tu apa? Amplitude tu adalah tenaga. Okay, tenaga. So soalan yang pertama, apakah maksud pembelauan? Okay, pembelauan, perkataan yang awak kena ada adalah sebaran. Sebaran gelombang apabila melalui satu celah atau satu halangan. Mana-mana je lah. So kita fokus pada satu celah je. Bila dia lalu kepada satu celah, dia akan mengalami sebaran. Itu sifat gelombang. Sifat gelombang ni dia terbelau. Okay, next. Lukiskan gelombang bagi ombak selepas melalui laluan masuk itu. So dia lepas dia melalui satu celah, dia akan terbelau. So lukislah pembelauan berlaku. Okay, ini. Syarat dia kena ada sekurang-kurangnya 3 garis lah. Okay. So kalau dalam peksa, kalau kita nak lukis dengan keadaan yang tepat tu payah lah. Kita kena ukur betul-betul ataupun kita guna jangka lukis baru boleh. Kita lukis dengan betul, dengan tepat. Jadi nak mengelakkan daripada kekeliruan berlaku, so kita label siap-siap. Walaupun tak sama tapi kita label dia. Lambda 1. Sini lambda 2. So kita buat persamaan sini. Lambda 1 sama dengan lambda 2. Itu bermaksud sebelum pembelauan dengan selepas pembelauan, panjang gelombang dia adalah sama. Okay. Tapi kalau dalam periksa, awak ada jangka lukis, awak lukis memang betul-betul tak lari dah. Kalau ambil pembaris pun ukur tetap sama. So tak ada masalah lah, tak payah tulis pun tak apa. Kalau dalam kalau kita tak pasti, kita lukis tu nampak macam sengit. Tapi nak menunjukkan benda tu sama, kita tulis lah. Better kita tulis. Kita tulis nak menunjukkan sebelum pembelauan dengan selepas pembelauan, panjang gelombang dia sama. Cuma yang berkurangnya adalah amplitude sahaja. Amplitude. Tenaga dia semakin berkurang. So, biasanya lukis gini 2 markah. Okay. C. Laluan masuk itu dijadikan lebih lebar. Okay. Dia laluan masuk tadi, celah ni, dia lebarkan lagi. Okay. Untuk membenarkan lebih banyak kapal masuk dalam pelabuhan. Mungkin
celah tu boleh masuk satu kapal saja dalam satu masa. Dia nak besarkan pelabuhan, dia nak masuk 2-3 kapal sekaligus. Tak? Okey, apakah kesan dia? Mesti ada kesan. Okey. Apakah kesan terhadap amplitude? Okey. Yang pertama, kita kena ingat hukum pembelawan, celah yang besar akan mengurangkan darjah pembelawan. Okey. Celah yang kecil, darjah pembelawan dia semakin tinggi. So dia lebih terbelau, right? Tapi disebabkan oleh celah yang besar, darjah pembelawan dia kurang. Bila darjah pembelawan dia kurang, maka amplitude dia lebih tinggi. Sebab dia kurang terbelau, kurang tersebar. Maka tenaga yang dia bawa kurang berlaku sebaran lah. So dia bawa tenaga yang lebih tinggi lah. So amplitude sini, amplitude gelombang yang melalui laluan masuk adalah tinggi. Okey. So tenaga lebih tinggi. Bila ombak yang lebih tinggi pergi ke pelabuhan, apa akan berlaku pada pelabuhan? Siapa nak jawab? Ini sikit je, 25 orang je hadir. Lain lentok lagi. Siapa nak jawab? Apa? Eka jawab, Eka. Apa akan berlaku? Air kuah jadi. Bila ombak tu tinggi, apa akan jadi pada pelabuhan? Musnahlah. Itu ya jawapan dia. So pelabuhan tu akan mengalami kerosakan. Okey. Dia akan mengalami kerosakan lah. Dia nak awak faham benda ni. Ni soalan memahami . Bila kita faham, kita boleh jawab lah. Bila saiz celah dia besar, kurang pembelauan. Bila kurang pembelauan, tenaga yang dibawa oleh ombak lebih tinggi. Bila tenaga yang dibawa oleh ombak tinggi, dia akan merosakkan pelabuhan. Sama ada kapal-kapal dia akan berlaga sama-sama dia. Sebab ombak tinggi, kapal parking tu rapat-rapat lah. Bila ombak dia mari tu tinggi, so dia akan berkocakkan dan berlanggar antara satu sama lain. Okey. Ni adalah cahaya pula. Cahaya ni adalah salah satu daripada gelombang. Okey. Cahaya adalah salah satu daripada gelombang. Dikatakan zarah. Dalam bab akhir ni, fizik kuantum ni, kita akan belajar pasal cahaya, yang mana cahaya ni seperti yang kita tahu, dia adalah gelombang. Dalam masa yang sama, ada teori lain mengatakan cahaya ni adalah zarah. Zarah macam manusia. Manusia pun zarah tak? Bila zarah tu masuk betul tulis balik. Okey. Bila dikatakan zarah, dia ada momentum dia ada jisim. Okey. Jadi manusia pun ada jisim. Adakah manusia ni sejenis gelombang? Itu kita akan belajar dalam bab kuantum. Okay. Itu kehebatan dia. Kehebatan ilmu yang kita belajar ni mesti ada benda lain. Okey, so dalam satu eksperimen dui celah yang dijalankan menggunakan satu sumber cahaya monokromatik. Mono. Kalau mono ni kita tahu dah dia satu. Kromatik. Kromatik tu biasanya warna. So kita eksperimen dui celah yang ni menggunakan satu sumber cahaya kromatik tu, maksudnya menggunakan satu sumber cahaya satu warna. Kalau warna merah, biru lah. So eksperimen ni dia guna dua cahaya. Yang pertama dia ambil cahaya merah, yang kedua dia ambil cahaya biru.
Okey, apa beza antara cahaya merah dengan cahaya biru? So kita belajar dalam bab ni, cahaya nampak, cahaya yang kita nampak sekarang ni, dia berwarna putih lah. Dalam warna putih tu ada 7 jenis warna, iaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo, ungu. So, ada 7 warna ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ni. Perbezaan dia adalah pada lambda. Lambda. So, lambda yang paling panjang sekali adalah merah. Lambda panjang. Manakala lambda paling pendek adalah ungu. Maka cahaya merah paling mudah untuk dibelau berbanding cahaya ungu. Sebab cahaya merah panjang gelombang dia panjang, maka dia mudah dibelau. Okey. So dia kata bila dia kata dui celah yang ni, maksudnya dia ada 2 celah berlaku pembelauan. Bila berlaku pembelauan dan berlaku pula pertindihan, itu maksudnya eksperimen ni adalah eksperimen interference. Okey. Rajah 5.6 menunjukkan corak gelombang pada tabir. Okey, dia letak pada tabir tu, maka dia akan hasilkan satu jalur-jalur cahaya. Okey. Kalau kita buat eksperimen tu guna bunyi dah. Maksudnya jalur-jalur ni dia mewakili bunyi kuat dan bunyi perlahan. Maksudnya kalau sini kuat, kalau hitam ni perlahan, kuat perlahan, kuat perlahan, kuat perlahan, kuat perlahan. Kalau kita guna cahaya, dia akan hasilkan satu jalur. Jalur cerah, gelap, cerah, gelap, cerah, gelap. Itu eksperimen interference. Okay. So kalau dalam rumus interference tu, lambda sama dengan AX bahagi dengan D tu. Okey, jalur-jalur ni, jarak antara jalur cerah dengan jalur cerah ni adalah nilai X. Nilai X dah. Ni pun sama. Cerah warna biru ni, dia jarak tu adalah nilai X. Bukan nilai lambda Bukan nilai lambda. Nilai X. Jarak antara dua bunyi kuat. Ataupun jarak antara dua calur cahaya yang terang bersebelahan. Okay? Bersebelahan. So soalan yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan cahaya monokromatik? So macam saya cerita tadi, cahaya monokromatik ialah cahaya satu warna ataupun cahaya dengan satu panjang gelombang. Okey, cahaya satu warna ataupun cahaya dengan satu panjang gelombang. Okey, kalau kita ambil cahaya warna putih, kita guna cahaya warna putih, dalam cahaya warna putih tu banyak panjang gelombang. Right? Sebab tu dia ambil satu warna saja, dia ambil warna merah untuk guna satu je panjang gelombang. Nak mudah menampakkan pembelauan tu berlaku. Okey, menggunakan corak pinggir pada rajah 5.6A dan 5.6B, nyatakan dua pemerhatian tentang jarak antara pinggir berturutan bagi cahaya merah dan cahaya biru. Okey. Nyatakan dua pemerhatian. Yang pertama, jarak antara pinggir berturutan. Okey, kalau kita tengok jarak antara pinggir berturutan ni dia sama tak? So maksudnya sini, jarak sini ke sini sama dengan jarak sini ke sini sama dengan jarak sini ke situ. Right? So macam mana kita nak jawab? Yang pertama,
jarak antara dua pinggir berturutan, jarak antara dua pinggir berturutan bagi setiap pinggir adalah sama untuk biru dan merah. Okey. Itu yang pertama, kita sebut daripada jarak antara dua pinggir yang berturutan tu. Nah, yang kedua, kita nak beza antara biru dengan merah pula. Okey, yang kedua, jarak antara dua pinggir berturutan merah lebih daripada jarak antara dua pinggir berturutan biru. Itu pemerhatian kita. Kita nak sebut mula-mula tu jarak antara cerah dengan cerah, lepas tu cerah dengan cerah adalah sama. Maksudnya dia sama-sama. Ada juga kalau kita dapat macam ni. Kita dapat contoh sini cerah. Gelap tu saya andaikan dia cerah. Lepas tu sini cerah. Gitu. So dia tak sama lah. Sini-sini ni jauh. Lepas tu sini-sini dekat. Ada juga eksperimen tu. Itu eksperimen lain, bukan eksperimen interference lah. Okey. So bandingkan panjang gelombang cahaya merah dengan cahaya biru. So ni kita tak tengok tu pun kita boleh jawab panjang cahaya lambda merah lebih daripada lambda biru. Okey. Namakan fenomena gelombang yang menghasilkan corak pinggir. So fenomena ni kalau dia kata dalam soalan dia dah sebut dah. Cahaya dui celah yang. So dui celah yang tu, dui celah bermaksud dua celah yang berlaku pembelauan dan bertindih, berlaku superposisi. So kita panggil interference gelombang. Okey, alright. Ya. Kalau dia tanya sebab untuk jawapan B kita royak panjang gelombang panjang lah. Ya. Sebab tu jawapan sebab panjang gelombang dia panjang. Panjang gelombang hot merah tu lah panjang. Okey, so Raja 57 menunjukkan sebuah sistem radar di sebuah lapangan terbang. Isyarat dihantar dari sistem radar untuk menentukan kedudukan kapal terbang. So isyarat tu dihantar kena pada kapal terbang. Okey. Lepas tu dia dipantulkan balik dan dia akan diterima balik. Okey, itu kaedah untuk pengiraan jarak sesebuah kapal terbang. Sistem radar. Sistem radar ni menggunakan siapa tahu dia guna mikro ke radio. Dia guna gelombang mikro ke gelombang radio? Radio. Pasti? Anda pasti? Pasti. Pasti salah. Pasti. Okey, yang pertama kita kena ingat radar ni dia mengesan objek yang jauh. So kita kena carilah objek gelombang yang boleh pergi jauh. Okey, gelombang yang pergi jauh. Kita nak guna gamma. Kalau kita guna sinar gamma ni adalah satu gelombang yang berbahaya, memudaratkan kehidupan. Jadi kita tak boleh guna sinar gamma. Sinar gamma ni boleh pergi jauh. Okey. Jadi kita kena guna gelombang yang mengurangkan
kesan pada manusia. Sebab dia ada 7 beradik. Yang pertama sinar gamma. Yang kedua sinar X. Yang ketiga ultra ungu. Ultra ungu. Yang keempat cahaya nampak. Yang kelima inframerah. Yang keenam gelombang mikro. Yang ketujuh radio. Okey. 3 ni memang tak sesuai untuk komunikasi. Nah, sebab apa? Sebab dia adalah gelombang yang memudaratkan hidupan lain, benda lain. Tak semestinya manusia saja . So tak sesuai gamma sinar ultra ungu ni sebab dia boleh merosakkan sel. Tak? So kita kena cari suatu gelombang untuk telekomunikasi ni yang betul-betul efektif. Tak? Kalau kita nak guna cahaya, boleh tak guna cahaya? Cahaya ni boleh guna cahaya, tapi cahaya ni dia terlalu cepat sangat dibelau. So dia boleh pergi merata. Jadi tak sesuai juga cahaya nak guna. Infrared pun sama. Nak guna infrared tak sesuai juga. Sebab apa? Infrared ni tak boleh pergi jauh. Dia boleh pergi dekat saja. Antara dalam 2-3 meter saja dia boleh pergi. Buat remote TV boleh lah. Tak? So tinggallah antara mikro dengan radio. So mikro dengan radio ni adalah 2 gelombang yang biasa digunakan dalam telekomunikasi ataupun dalam bidang perhubungan kita. Okey. Jadi antara 2 gelombang ni, satu dia boleh pergi jauh. Satu lagi dia boleh pergi dalam 2-3 kilometer saja. Okey. Tapi kelebihan dia mudah dibelau. Okey. So kita tengok ciri-ciri antara mikro dengan radio. Okey, mikro ni dia boleh pergi jauh. Sebab apa? Frekuensi dia lebih tinggi. Maka tenaga yang dia bawa lebih tinggi. So dia boleh pergi jauh. Boleh pergi sehingga beratus-ratus kilometer. Beribu-ribu kilometer. Berbanding dengan gelombang radio ni dia boleh pergi dalam jarak yang dekat saja, dalam 2-3 kilometer. Tapi kelebihan dia mempunyai panjang gelombang yang paling panjang. Bila panjang gelombang yang paling panjang ni, dia mudah dibelau. Bila dia mudah dibelau, dia mudahlah untuk kita dapat signal. Tak, katakanlah rumah kita ni di bukit. Rumah kita berada sini contohnya, tak? Okey. Dan pemancar tu berada di antara bukit rumah kita, duduk pedalaman contohnya, tak? Tapi jarak dia tak jauh. Sini jarak ni dalam 3 kilometer ke, tak? Jadi pemancar ni mengeluarkan gelombang. Bila dia melalui satu bukit tu, dia akan dibelau. So kita masih lagi akan dapat signal, tak? Berbanding kalau kita guna gelombang mikro. Sini mikro. Katakanlah dia ada bukit juga rumah kita. Tapi pemancar tu dia menggunakan gelombang mikro. Mikro ni kita tahu dia adalah gelombang yang boleh pergi jauh, frekuensi dia tinggi tapi panjang gelombang dia pendek. Jadi dia sukar dibelau. So dia akan lalu ikut atas ni saja. Dia boleh pergi jauh tapi.
Jadi gelombang mikro dengan radio ni kita kena pilih-pilih juga untuk penggunaan dia. So kalau untuk nak detect gelombang, nak detect kedudukan kapal terbang tu kan pergi jauh. Okey. Jadi kita perlukan gelombang yang boleh pergi jauh, iaitu gelombang mikro. Gelombang mikro, kan? Manakala telekomunikasi handphone ni kita kena guna gelombang radio. Sebab handphone boleh kita nak pergi banyak tempat, nak pergi merata-rata, celah bukit lah, celah rumah lah, celah bangunan lah. Jadi kita guna gelombang radio. Sebab tu pemancar kena ada 2 km satu pemancar, 2 km satu pemancar, 2 km satu pemancar. Contoh untuk gelombang komunikasi telefon lah. Okey, so ada 4 jenis radar sini, KLMN. Okey. Yang pertama, ciri yang dia beri diameter parabola. Yang kedua, jarak penerima isyarat dari pusat piring. Yang ketiga, jenis gelombang yang dipancarkan. Yang keempat, ketinggian piring parabola. Okey. Kalau kita tengok piring parabola ni, dia rendah lah, rendah. Okey, kalau kita tengok piring dia macam ni. Bila di tengah-tengah ni dia ada pemancar, dia pun pancar. Point pancar. Jadi kenalah kapal terbang, katakan ini kapal terbang. Okay. Gitu kapal terbang. So kena kapal terbang lah. So kapal terbang tu bersifat sebagai pemantul, dia pun pantul balik. Pantul. Kena dekat parabola. Parabola ni akan pantulkan balik ke penerima. So dia akan kumpulkan pada satu titik, iaitu titik fokus. Right. So soalan macam ni 10 markah kita kena buat table lah. Tak? Table yang pertama. Cikgu. Ya. Kalau piring tu kita buat lepeh ke macam mana? Piring tu kita buat lepeh. Apa maksud dia? Lepeh tu macam mana? Tak, kan piring tu kan melengkung kan ke dalam. Lepas tu kalau kita buat setengah lepeh, dia jadi macam mana? Maksudnya piring tu kita buat gini je. Itu. Okey. Bila gelombang mari daripada jauh ni, kena pada piring tu, dia akan pun dia pun pantul balik. So dia pantul balik. Dah benda kelebihan kalau pantul balik. Tujuan piring tu dia buat melengkung gini supaya gelombang daripada jauh mari gini. Okey. Bila dia kena piring ni, piring tu akan memantul dan menumpukan gelombang tu. So gelombang tu akan jadi macam ni. Macam ni. Dia akan berkumpul sini. Pada satu titik. So gelombang daripada jauh mari dia akan menumpu. Kalau piring yang berbentuk cekung, dia akan menumpukan gelombang. So kalau kita letak penerima sini, penerima tu akan mendapat maklumat yang lebih lengkap, lebih banyak. Gelombang tu mari daripada jauh banyak, kena pada pemantul tu tumpu pula pada satu titik. Jadi keamatan dia, tenaga yang dia dapat tu lebih tinggi. Tu kelebihan dia. Sebab tu dia buat berbentuk parabola. Macam piring Astro tu rumah kita tu. Dia letak atas bumbung rumah. Yang pertama, tujuan dia letak atas bumbung rumah tu sebab piring Astro ni dia menggunakan gelombang mikro. Okey? Gelombang mikro sukar dibelau. Kalau dia letak piring tu dalam rumah, macam mana nak dapat signal? Sebab
gelombang mikro sukar dibelau. Tujuan dia letak atas tu adalah untuk mengurangkan halangan. Bila dia dihalang, dia sukar dibelau. So yang pertama sini ciri-ciri. Yang kedua sebab. Sebab kita nak kumpulkan 10 markah tak. Okey, ciri yang pertama apa benda? Dia kata diameter piring dulu. Diameter piring. Okey. Diameter piring ni macam mana? Kita nak guna piring yang besar ke piring yang kecil? Besar. Kalau kita tengok dekat airport tu, kalau pergi dekat airport tu, daripada jauh lagi nampak dah piring dia. Musing. Musing. Okey. Diameter dia adalah besar. Sebab apa? Sebab apa nak diameter besar? Sebab bila diameter besar, dia boleh menerima lebih banyak gelombang. Dia menerima lebih banyak gelombang. So, gelombang yang diterima tu pada keamatan yang tinggi. Pada kekuatan yang tinggi. Alright. Macam kalau tak ada, rumah kita tak ada astro tak, kita boleh beli parabola. Parabola tu adalah satu alat haram dekat negara kita. Tapi ada juga orang pakai. Tanpa pengetahuan lah. Dia letak belakang rumah, dia letak Untuk dapat ke? Parabola ni, dia boleh menerima siaran TV bukan setakat Malaysia saja. Negara lain pun boleh juga. Negara lain pun boleh juga. Thailand boleh, Indonesia boleh, Eropah boleh. Boleh, ada yang pakai. Berapa harga? Tapi dijual tu di pasaran gelap lah. Kalau tahu ke kerajaan, boleh kena saman. Berapa harga? Sebab kan negara kita ni ada syarikat telekomunikasi tak. Kalau semua, bila kita guna parabola tu, kita boleh terima semua siaran daripada luar apa semua. Jadi kalau dia halal kan, mesti semua orang nak pakai. Apa akan jadi pada Astro? Apa begitu lah. Apa akan jadi pada Unify, TV Unify. So tak ada orang nak langgan, maka tak boleh lah. Tu negara kita. Dia nak dia panggil dasar penswastaan. Dia nak bantu syarikat-syarikat swasta. Ya. Kalau dah piring tu, kalau hujan tak jadi tak? Apa dia? Jadi siaran. Tapung air. Kalau kapal terbang tu, dia nak kesan kapal terbang, tuan situ hujan. Tidak ada kesan kapal terbang. Sebab tu dia pilih piring yang besar. Kalau hujan pun, gelombang tu tetap ada. Kalau kita guna piring yang kecil, diganggu oleh air hujan pula, so kita tak dapat isyarat lah. Okay? Sebab tu kita nak kuatkan isyarat dia tu dengan kita pakai diameter piring yang besar. So kita akan dapat lagi isyarat dia. Walaupun kurang daripada sebelum hari hujan. Dah cikgu? Cikgu? Ya. Kalau kita naik kapal terbang, kalau kita main telefon atau kapal terbang, dia akan ganggu isyarat tu ke? Dia akan ganggu isyarat. Betul. Tujuan utama telefon dimatikan ataupun di silent, di off kan, di mode kan kapal terbang tu. Tujuan dia nak tak mau ganggu sistem tu lah. Sistem perhubungan antara kapal terbang dengan lapangan terbang. Ada soalan tanya ke? Kanada ada ke? Kanada apa benda pula? Okey. Yang kedua, jarak antara penerima isyarat dengan pusat piring. Jarak antara penerima
dengan pusat piring. Okey. Dengan ada lengkung gini. Lengkung ni. Lepas tu tengah-tengah dia ni ada penerima. Okey, ada penerima. Sini penerima. Penerima tu kena duduk kat mana sebenarnya? Dia sebenarnya kena ada pada titik fokus lengkungan. Lengkung. Kena ada pada titik fokus. So jarak antara penerima dengan pusat piring tu dia mesti berada pada titik fokus. Kalau kita ayat tengah-tengah. Di tengah-tengah piring. Sebab dia bagi dah jadual ni. Kalau jawab di tengah-tengah, mana ada di tengah-tengah sini? Sini sama dengan panjang fokus. Sini kurang daripada panjang fokus. Kalau jawab di tengah-tengah tu maksudnya awak tak baca soalan habis lah. Tapi kalau bukan soalan gini, maksudnya soalan struktur dia beri tempat kosong so isi dah. Kalau awak jawab di tengah-tengah tu kemungkinan akan diterima lah. Kan? Tapi kalau dia beri dah option gini, tiba-tiba awak jawab di luar pada option dia beri, tak betul lah. Boleh? So, sama dengan, jawapan dia adalah sama dengan panjang fokus. Sama dengan benda lah. Panjang fokus. Panjang fokus. Alright. Apa sebab dia? Sebab gelombang ditumpukan. Ataupun tempat tu adalah tempat yang paling kuat isyarat diterima. Sebab dia gelombang daripada jauh, mari ditumpukan pada satu titik. So kita akan dapat gelombang tu dengan kuat. Ataupun macam gini lah. Macam sekolah rendah dulu awak pernah main kantar tau. Kantar pembesar tu. Kantar pembesar. Lepas tu letak bawah cahaya matahari. Cahaya matahari pun mari gini. Okey. Mari. Lepas tu cahaya matahari tu pun menumpu pada satu titik. Awak pun ambil kertas, letak kertas sini. Tengok kertas tu terbakar. Sebab apa dia terbakar? Sebab apa dia terbakar? Sebab haba tinggi apa? Ya, cahaya tu ditumpu, maksudnya cahaya tu banyak ditumpukan pada satu titik. Jadi keamatan dia lebih tinggi. Okay? Bila keamatan lebih tinggi, dia bawa haba yang lebih, dia bawa tenaga yang lebih. Right? Sebab cahaya ni jangan main-main. Kalau keamatan yang tinggi, dia boleh potong intan, boleh potong belian, boleh potong besi. Kita panggil cahaya laser. Laser tu adalah cahaya yang berkeamatan tinggi. Cahaya yang menumpu dia tu tinggi. Okey. Bukan laser warna lain. Dia laser yang paling rendah kekuatan dia adalah laser yang berwarna merah. Okey, warna merah tu paling rendah. Sebab tu kita guna laser dalam kelas ke apa, kita guna warna merah. Sebab dia paling kurang bahaya dia. Kalau kita guna cahaya warna biru ke, warna ungu ke, dia boleh merosakkan sistem penglihatan kita. Sebab tu kat kedai hanya warna merah saja dibenarkan untuk jual laser. Kalau guna cahaya lain tu boleh memudaratkan manusia. Okey, yang ketiga. Yang ketiga apa? Jenis gelombang. Jenis gelombang. Jenis gelombang kita nak adalah mikro. Sebab apa mikro? Sebab mikro boleh pergi jauh.
ataupun tenaga di bawah tinggi, atau apa lagi? Tenaga tinggi, frekuensi tinggi. So salah satulah, boleh pilih salah satu lah. Itu yang ketiga. Yang keempatnya adalah apa benda? Itu dia. Kedudukan piring pula. Kedudukan piring. Tinggi. Kedudukan piring mestilah tinggi. Okey, dalam soalan gini tolong jangan jawab nombor. Kedudukan piring awak kata letak 2 kilometer tinggi. Tak boleh kena jawab tinggi ataupun rendah. Itu je. Tolong jangan beri dalam bentuk nombor. Okey, kedudukan tinggi ni sebab dia adalah Mudah terima. Kurang halangan. Cikgu, Sebab untuk jenis gelombang ni kok, kalau saya yang mudah dibelau, boleh cakap? Tu gelombang radio mudah dibelau. Katakanlah soalan dia tukar. Dia nak buat satu sistem alat telekomunikasi telefon. Jenis gelombang baru kita pilih gelombang radio. Alasan gelombang radio, gelombang tu mudah dibelau. Betul. Okey, sudah jawab ni, Pak. Awak akan dapat 8 markah di sini ni. Markah 1, markah 2, markah 3, markah 4, markah 5, markah 6, markah 7, markah 8. So mana 2 markah lagi? 2 markah lagi adalah kita buat pilihan. Hak mana paling sesuai sekali? Daripada diameter piring yang paling besar ada K dengan N. Lepas tu isyarat penerima sama dengan panjang fokus. Tinggal K saja. K dengan M. Lepas tu jenis gelombang mikro, gelombang mikro. Ketinggian, tinggi. So mana hak cukup semua? So jawapan kita adalah K. So orang ni tulislah pilihan saya K, kerana kerana tulis balik tadi. Kedudukan piring tinggi, jenis gelombang yang digunakan gelombang mikro. So dapatlah markah 10. Cikgu. Ya. Yang jenis gelombang tadi. Apa tak guna yang gelombang radio? Sebab gelombang radio tak boleh pergi jauh. Dan tenaga yang dia bawa tidak tinggi. Sebab tu dia tak boleh pergi jauh. Okey. Dia untuk telekomunikasi yang dekat-dekat saja. Dekat-dekat pun dalam 2 km, 3 km dia boleh pergi. Okey, seterusnya kita masuk bab cahaya dan optik. Cahaya. So soalan ni pun, cahaya optik ni pun sebenarnya 3 bab kita belajar sebenarnya. Cahaya optik. Bab gelombang, bab cahaya dan optik, bab fizik kuantum nanti. Sambung lagi cahaya. Maksudnya cahaya ni banyak kegunaan dia. Okey, rajah 61 menunjukkan satu sinar bagi kanta cembung. Okey, ni kanta cembung. Kanta cembung ni dia ada panjang fokus, titik fokus dan 2 kali fokus. 2 kali fokus tu maksudnya 2 kali F lah. Okay, kalau F dia 10, 2F tu 20. Okey. Soalan yang pertama, takrifkan fenomena pembiasan cahaya. Apa maksud fenomena pembiasan cahaya? Poin yang awak perlu ada adalah pembengkokan sinar cahaya
apabila melalui dua medium Yang berlainan ketempatan kot. yang berlainan ketumpatan. Okey. Tak nampak kuning tau. Wah. Yang pentingnya awak kena ada pembengkokan. Pembengkokan cahaya Okey. Seterusnya, kirakan kuasa kanta. Okey, kuasa kanta P sama dengan 1/F. P sama dengan 1/F. Okey. Berapa? F dia sini berapa? 5 cm tak? Okey. Kalau awak letak 1/5. Betul? Betul ke tak? Betul. Betul Kena. je. Betul je. Dah itu kot ke? Nanti saya cover. Sebab apa saya kata betul? Okey. 1/5 sama dengan 0.2. Apa unit dia? Apa unit dia? Sini bermasalah sebenarnya. Okey. Kalau awak tak nak bagi unit, of course saya tak dapat markah. So sini kalau pengiraan dia biasa 2 markah lah. Biasa 2 markah. Okey. Kalau awak tak letak unit memang tak dapat markah lah. Okey. Jadi kalau kanta, kuasa dia adalah dalam unit diopter D. Diopter. Ataupun D sajalah. Awak letak D sini memang salah lah. Sebab apa? Sebab kalau nak letak D, awak kena letak dalam unit SI. So sini tak boleh guna 1/5, kena guna 1/0.05. Okey, kalau 1.1 bahagi 0.05, awak akan dapat 20 diopter. Ni betul. Kalau awak nak jawab 1/5, awak akan dapat 0.2. Tak boleh jawab dalam unit diopter. Kena jawab dalam unit cm -1. cm -1. Sebab Kalau kita buat CM saja salah lah. salah lah. Sebab cm ni duduk bawah ni. cm 1/5 cm. Bila kita bawa naik atas, dia jadi cm -1 lah. Kalau nak jawab diopter, kena jawab dalam meter. Okey? Boleh So, sepatutnya kita kena biasakan diri kita dengan tulis unit SI 1/F 1/0.05 meter sama dengan 20 D diopter. Okey. Seterusnya, jarak image. So kita ada sini F, kita ada U. So dia suruh cari jarak image V. Okey. Rumus dia adalah 1/F sama dengan 1/U tambah 1/V. Okey. Kalau pengiraan ni, kalau dia tanya jarak, bolehlah kita tak ubah nak ubah dalam meter, boleh tak ubah pun tak apa. Sebab kita boleh bagi akhir nanti kita letak unit dia adalah sentimeter sebab jarak sentimeter. So F dia adalah 5, 1/5 sama dengan 1 U. U dia 15. 1/15 sama dengan tambah 1/V. So guna kalkulator je lah. Okey. 1/5 tolak 1/15. Maka awak akan dapat 2/15. 1/V dia adalah 2
per 15. Kita nak V saja. Maka V sama dengan 15 per 2. Tak? 15 per 2 sama dengan 7.5 sentimeter. Ini jawapan V dia. Boleh? Next adalah lengkapkan rajah sinar. Lengkapkan rajah sinar sini. Okey, nak lengkapkan rajah sinar, kita perlu ada pembaris. Ambil pembaris. Markah yang pertama, satu garis yang selari dengan paksi utama. Saya ambil biru lah. Satu garis yang selari dengan paksi utama. Okey. So dia gimana garis tu? Dia menumpu ke F. Menumpu pada F. Garis panjang-panjang tak ada masalah. Okey. Dah nak garis putus-putus tak? Tak payah. Nak garis putus-putus pun boleh. Tak putus pun tak apa. Next adalah satu garis yang melalui pusat optik. Sini. Besar lalu. So, berlakulah pertindihan. Pertindihan dia adalah dekat sini. So, maka imej lilin yang terhasil adalah imej lilin yang terbalik. Gitu. Kuranglah. Okey. Okey, markah yang pertama awak akan dapat satu garis selari dengan paksi utama. Lepas tu dibias ke titik fokus. Markah yang kedua satu garis yang melalui pusat optik. Dan markah yang ketiga adalah imej yang terbentuk. Itu skema pemarkahan dalam SPM. Kalau menguasai ini tak ada masalah. Boleh lukis, boleh tahu. Okey, sebuah mikroskop majmuk mengandungi satu kanta objektif dan satu kanta mata. Mikroskop kita kena ingat mikroskop ni kanta mata ke kanta objek lebih tebal? Siapa tahu? Mikroskop kanta mata ke kanta objek tebal? Objek. Mata. Dia ada mikroskop dengan teleskop. So kena ingat antara mikroskop dengan teleskop, kalau teleskop ni dia panjang gini. Dia panjang gini. Mata kita tengok ni. Mata kita, dia ada kanta kat sini. Kita nak tengok objek yang jauh, tu teleskop. Kalau mikroskop, dia duduk sini. Mata kita tengok daripada atas. Kita tengok daripada atas. Ada kanta kat sini. Sini ada kanta kot. Dua kanta. Okey. Dekat dengan mata ni, kanta mata. Dekat dengan objek ni, kalau kita nak biasanya mikroskop ni kita tengok objek yang kecil lah. So objek tu duduk depan ni. So ni kanta objek. Sama juga dengan teleskop, jauh daripada mata ni kanta objek. Dekat dengan mata ni kanta mata. Jadi fokus kita adalah pada mikroskop. Kita nak tengok objek yang kecil. Tak? Objek yang kecil. Diskret. Kalau teleskop, kita nak tengok objek yang jauh. Kita nak tengok objek yang jauh. Nah. Okey. Jadi, mestilah berbeza alat tu. Kalau sama, dia tak jadi pula. Tak? Jadi kalau kita nak guna mikroskop dengan teleskop, mesti alat tu bezalah. Okey. Yang pertama dari segi ketebalan kanta. Dia ada kanta mata dengan kanta objek. Takkanlah kedua-duanya sama tebal tak?
mesti ada salah satu yang lebih tebal, salah satu lebih nipis. Jadi untuk mikroskop nak tengok objek yang kecil dan objek tu pula berada dekat, maka kanta objek ni perlu kanta yang tebal berbanding dengan kanta mata. Ni kanta nipis. Okey. Lepas tu teleskop pula. Hak mana lebih tebal? Kalau teleskop kita nak tengok objek yang jauh di infinity kata. Jadi kanta objek ni kita tidak perlu kanta yang tebal. Kita perlu kanta nipis. Dan kanta mata ni perlu kanta yang tebal. Tujuan dia untuk membesarkan objek. Membesarkan image. Okey. Jadi hak ni kita perlu tahu dulu. Kanta yang tebal ni adalah pada kanta objek. Kanta mata, kanta nipis. Kalau dia tanya, kenapa kanta objek ni perlu yang lebih tebal? Katakanlah dalam soalan periksa tu, dia tanya kenapa kanta objek mikroskop perlukan kanta yang tebal. Apa jawapan kita? Okey, katakanlah kalau saya lukis dia dalam bentuk melintang ni. Objek ni duduk dekat sini objek. Okey. Katakanlah kita guna kanta yang nipis. Kanta nipis Kalau kanta nipis ni panjang fokus dia adalah panjang. Okey. Panjang fokus dia panjang. Kalau kita guna katakanlah panjang fokus dia duduk sini. Duduk sini. Okey. Lepas tu panjang fokus ni duduk sebelah ni. Kalau kita lukis lah. Kita lukis gitu. Fokus gitu. Maka image yang kita dapat ni adalah duduk atas ni. Okey. Katakanlah kita nak tengok kita tengok mikroorganisma. So mikroorganisma tu dibesarkan depan ni. Mata kita duduk sini. Dan macam mana kita nak lihat? Tak. Kalau kita guna kanta yang nipis. Macam mana kita nak lihat image yang terbentuknya di belakang ni? Nah, sebab tu kita kena guna kanta yang tebal. Ni objek dia sama di sini. Kita guna kanta yang tebal. Tebal. Bila kanta tebal, dia punya panjang fokus dia pendek. Di sini panjang fokus dia. Okey, kanta tebal ni panjang fokus yang pendek. Bila panjang fokus pendek, power dia lebih. So kalau kita lukis, dia mari sini, dia menumpu. Lepas tu dia mari sini. Okey, dia akan terbentuk sini. Nampak? So, image yang terbentuk sini menjadi objek pada kanta mata pula. Kanta mata ni berlaku pembesaran pula sini. Sini, pergi sini. Lepas tu, ni. So, dia akan dibesarkan depan ni pula. Apa akan jadi? Dia akan jadi besar sini. Tu kelebihan mikroskop. Kedok tahu tu. Tapi harap awak nampak lah. Jadi image yang terhasilnya betul-betul di depan kanta ni.
maka kita akan nampak objek tu image benda yang kita tengok tu berkali-kali ganda, berpuluh-puluh, beribu-ribu kali ganda pembesaran dia yang telah dibesarkan. Okay. So soalan ni dia kata susunan dia macam ni. JKL, lepas tu dia ada jarak objek dari kanta. Jarak objek. So jarak objek tu dari kanta. Kalau kita nak jadikan dia sebagai mikroskop, kalau awak tengok ni jarak objek tu berada lebih pada F. Sini F. Mesti antara F dengan 2F. F, U mesti berada lebih besar daripada F tapi kurang daripada 2F. Untuk menjadikan dia image dia adalah image nyata. Kita tak ambuh jadi image maya macam tadi, dibesarkan di depan ni. Macam mana kita nak nampak? Sebab mata kita duduk sini. Penghalang dia ada sebuah kanta, ada lagi sebuah kanta. Macam mana kita nak nampak tak? Objek dia di depan sana. Kalau kita nampak sini, sebab pembesaran oleh kanta satu saja. Okay. So jarak objek dari kanta, dia mesti U lebih besar daripada F. So U lebih besar daripada F. U lebih kecil. Ni U lebih besar daripada F, kecil daripada 2F. Okay. So jawapan sini U lebih besar daripada F, lebih kecil daripada 2F. Apa alasan kita untuk hasilkan image nyata? Yang mana image yang terhasil tu ni image ni. Image yang terhasil digunakan sebagai objek untuk kanta mata. Lepas tu image yang terhasil ni dibesarkan lagi. Jadi satu lagi. Image kedua. Okay. Kanta pertama hasilkan image dah. Image tu jadi objek bagi kanta kedua, kanta mata. Kanta mata ni membesarkan image lagi. So ni image kedua kali proses. So untuk hasilkan image nyata, yang mana image nyata ni digunakan sebagai objek bagi kanta mata. So jarak dia. Kita pilih L dah. So mestilah ni D lebih daripada FO tambah FE. FO tu apa? F objek, panjang fokus kanta objek. FE, E tu eyes, panjang fokus kanta mata. Apa alasan kita untuk ambil D ni lebih? Sebab dia adalah untuk menghasilkan image di hadapan kanta mata. Image maya di hadapan kanta mata. So dia terbentuk image tu lebih besar. Jadi kalau mikroskop ni, kalau awak tengok guna mikroskop kan, awak nampak tu sebenarnya adalah image yang songsang. Kalau awak nampak mikroorganisma tu bentuk dia macam pokok gini. Contohnya awak nampak gini. Sebenarnya objek dia adalah gini. Terbalik. Awak nampak image tu adalah image yang songsang. Okey, berdasarkan jawapan anda yang manakah betul? So, jawapan yang paling sesuai sekali adalah L lah. Itu cara kita pilih. Okey. Next lagi boleh? Ketepu dah tak? Boleh lagi sehari? Boleh. Okey. Sehari lah. Okey, Rajah 6.2, 6.1 menunjukkan seorang lelaki berdiri
di hadapan sebuah cermin. Dia duduk berdiri di sebuah cermin, okay, dia nampak image dia. Macam kita tahu cermin ni adalah kita nampak image nyata ke maya. Kalau image kalau cermin kita tengok hari-hari tu. Siapa tahu image cermin yang kita tengok tu nyata ke maya? Nyata ke maya? Nyata ke maya? Ya. Maya. Ya, Haikal kata maya. Macam mana awak tahu dia maya, Haikal? Macam mana kita nak kenal image nyata ke image maya? Songsang. Awak nampak image awak songsang ke? Kepala duduk bawah ke mana? Okey. Dia songsang. Dia kalau songsang, kalau objek dia gini, image dia gini. Tu songsang kita panggil. Kalau cermin ni kita tak panggil songsang. Dia panggil songsang sisi. Sisi dia songsang. Hak kanan jadi kiri, kiri jadi kanan. Tu songsang sisi. Kalau awak kata songsang saja, dia jadi terbalik gini. Alright. Okey. Kalau kita nak kenal sama ada maya ataupun nyata, mudah saja. Maya ni, dia mari dalam keadaan tegak. Objek tegak, image tegak, tu adalah maya. Kalau objek tegak, image songsang, macam ni, macam situasi ni adalah image nyata. So, kita tengok cermin, image kita terbalik ke dok? Dok. So, maksudnya image yang terhasil oleh cermin adalah image maya. Mudah saja. So, kita tahu dah image kita adalah image maya. So, soalan dia, gariskan jawapan betul dalam kurungan untuk melekatkan ayat. Fenomena cahaya yang membolehkan pelajar itu melihat dirinya dalam cermin satah ialah, orang tahu lah, kalau cermin adalah pantulan. Nyatakan satu ciri image yang terbentuk. Banyak ciri image. Yang pertama tegak. Awak boleh pilih, dia nak satu je. Lepas tu, maya. Lepas tu, sama saiz. Lagi, songsang sisi. Jarak itu? Jarak tu sama saiz. Jarak yang sama, saiz yang sama. Okey. So kalau tulis jarak yang sama pun maksudnya sama saiz lah tu. Right. Boleh terima. Okey. Lagi dia beri cermin cekung. Dia suruh lengkapkan. Lukiskan gambar Raja Sina. Okey. Kalau kanta tadi dia proses fenomena pembiasan dah. Kalau cermin dia adalah pantulan. Cara lukis dia pun sama. Okey, yang pertama ia kena ada satu garis yang selari dengan paksi utama. Satu garis yang selari dengan paksi utama. Kalau cermin ni dia berlaku pantulan. Pantulan dia tu ke mana? Ke F. Dia berlaku pantulan pada F. Setting. Okey, berlaku pantulan pada F. Lukis dah panjang-panjang mana pun tak ada masalah. Dia tidak memberi kesalahan. Okey, lagi satu garis yang kalau kanta tadi dia melalui pusat optik lah. Pusat optiknya sini. Kalau kanta tadi lah. Tapi kalau cermin dia tak lalu pusat optik. Dia lalu C. Ataupun pusat kelengkungan dia. Pusat kelengkungan. C. So, awak kena ambil titik yang puncak tadi tu, lalu C. Kalau kita panjang ni, dia tak berjumpa ni. So, maka kita kena panjang ke depan. Panjang ke depan gitu. Jadi, hak ni kita kena tambah lah dia. Nak suruh dia berjumpa pada satu titik.
Kalau tak berjumpa juga tu maksudnya dia image terbentuk di kalau kita garis 2 garis tu dia tak jumpa. Kat mana image tu terbentuk? Infinity. Dia akan terbentuk di infinity. Tapi dalam soalan ni dia jumpa juga lah. Antara dua ni bersilang juga. Kat mana ni sini? Maka image yang terbentuk tu situlah. So, itu image tu. Uduh dah. Roti lah, nak roti. Kita biru balik. So, image yang terbentuk ni ya. Kalau awak tengok tu image dia tu apa ciri dia? Maya ke nyata? Apa ciri image yang awak tengok ni? Maya dibesar. Maya dibesarkan. Maya tegak dibesarkan. Okey. Berikan satu contoh kegunaan cermin cekung. Kat mana penggunaan cermin cekung? Dia boleh hasilkan image dibesarkan, tegak, maya. Kat mana kita guna ni? Cermin ni guna kat mana? Doktor gigi. Doktor gigi. Cermin doktor gigi. Cermin doktor gigi. Lagi kat mana? Lagi kat mana ni? Dekat jalan tu. Ya, dekat jalan. Dekat jalan tu cermin cembung untuk meluaskan medan penglihatan. Kat mana lagi cermin? Cermin ni kita guna. Cermin solid awak tu. Cuba awak tengok cermin solid awak tu. Walaupun tak nampak kelengkungan dia, tapi sebenarnya dia melengkung ke cekung sebenarnya. Sebab tu awak nampak image muka awak tu lebih besar sikit. Right. Beres? Okay. Baik untuk hari ni. Harap-harapnya ada sesuatu yang awak dapat untuk kelas hari ni. Walaupun sepatutnya awak kena buat dulu. Awak tahu tak macam mana pentaksiran awak lagi untuk pertengahan tahun? Tak. Tak ya. Okey, semalam kemarin meeting dengan pengetua. Okey, lepas ni awak akan dipanggil untuk drive through ke sekolah. Okey, bila drive through tu awak akan menerima set soalan. Set soalan. Jadi tugas awak dia bergantung pada awak lah sekarang ni. Awak jujur ke tak? Kalau awak jujur, awak tak buka bungkusan tu. Buka bila sampai tarikh dia saja. Tapi kalau awak tak jujur, awak boleh tengok je soalan tu. So sekarang ni keputusan dibuat, kita percaya pada awak. Okey? Awak akan buka soalan tu pada hari jadual dibuat. Katakanlah kimia pada 15 hari bulan tak? Bungkusan tu awak buka pada 15 hari bulan. Ambil soalan kimia saja. Walaupun bungkusan tu ada banyak set soalan fizik, kimia, bio, soalan lukisan GKT ada, soalan BM ada. So awak ambil soalan hak nak periksa je. So bergantung kepada kejujuran awak. Itu tempat yang kena ni nak pergi kan? Kalau hak jauh alternatif dia, mari dia kata beri soft copy sahaja. Soft copy. Hak dekat dan sekitar daerah Dungu ni boleh ambil hard copy soalan tu daripada dia akan keluar jadual lah. Masa mana kena ambil. Boleh faham tak? Faham tak?
So, Faham. baik. Ada soalan nak tanya? Dia start PSA 15 hari ke? Kalau ikut jadual sekarang ni 15 hari bulan tu start dengan bahasa Melayu dulu lah, macam biasa lah. Lepas tu yang PKPD habis berapa bulan? Tu akan diberitahu semula. Sekarang ni soalan pun tak sampai lagi. Bila sampai tu cikgu kena susun dalam file pula. File Anwar, file Pidau, file Zapang, kena susun pula untuk nak beri kawak tu. Jadi banyak proses lagi lah, tunggu maklumat seterusnya. Untuk maklumat setakat ni, gitulah perjalanan dia. Awak akan dapat hard copy dan awak kena buka masa tarikh peperiksaan. Okey. Kita tak panggil peperiksaan, kita panggil pentaksiran modul. Sebab dia panggil MPP kan, modul perkembangan pembelajaran. Okey, so hari ni kita ada 33 orang. Siapa tak ada Saya nak isi kehadiran ni. Macam biasa ke tak ada tu? Pakcik ada tu. Pakcik ada? Pakcik ada. Pakcik kalau kelas tambahan dia masuk Omar pakcik. Kelas tu tak masuk. Gimana tahu? Itu saya ingat. Okey, yang pertama Zu ada Zu? Ada. Zu. Daus Yang kedua Daus Makno. Yang ketiga Afiq ada, Afiq. Afiq Haikal. Ke Afiq yang ada? Ada. Sabri ya. Sabri. Sabri ada dia keluar. Okey. Sabri lagi. Pak? Tahulah. Afiq Ilhami ada? Ada. Adik tu. Itu lah. Ikram. 5. Kita ada 33. 6 orang kita tak ada. Ikram. Lepas tu siapa? Apa orang masih tak ada? Syazwan ada. Syazwan ada Syazwan? Syazwan tak ada. Syazwan. Lagi siapa lagi Bojeng tu. Fauzan. Okey, baik, cukup. Cukup lah tu. 6 orang tak ada. Okey, terima kasih kerana hadir hari ni. So kita jumpa pula pada hari Selasa. Boleh? Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Cikgu. Cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Cikgu, Ya. kita dapat jadual periksa daripada yang start 15 hari bulan. Kan kalau kita kan start 17 hari bulan dengan QS. Kita dapat jadual tu. Maknanya jadual tu lah lagi periksa. Ya. Oh. Jadual tu lah. Cikgu. Tapi bergantung pada kejujuran awak. Saya harap awak jujur lah. Maknanya dalam minggu ni kot nak ambil kertas periksa gitu. Maksudnya gitu lah. Kawasan PKPD tu. Mari ada tanya kot orang sampai PKPD. Tapi dia kata macam boleh sebab macam ada surat lah. Tunjuk sekolah akan beri surat. Jadi boleh dibenarkan. Tapi tak tahu lah, kena tengok Cikgu Khairatu pula lah kan dia kata mana. Sebab Cikgu Khairatu akan uruskan soalan awak. Begitu. Awak dapat daripada sekolah lain ke jadual tu? Tahu tak? Ya. Gah dapat. Bukan nak buat surprise. Dulu lagi dapat ke? Okey, dah. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, cikgu.
Terima kasih, Salam. cikgu. Terima kasih cikgu. Okey. Cikgu. Cikgu. Okey, sama. Terima kasih, cikgu. Sama.